Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala Rasulil Amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung muka surat berapa? Kat mana dah? 5 bawah. Dan sunat mengucap takbiratul intiqala. Situ dah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan sunat. Apa makna sunat? Sunat tu bukanlah hak makna hak khas hospital, bukan tu. Tu sunat agak dah. Takut faham tu. Bukan. Lepas sunat makna mana sini? Ma yuthabu fa'iluhu. Nah, perkara yang dijanjikan pahala oleh yang buat. Cakap mudah agak, buat janji pahala. Tinggal tidak berdosa. Itu makna sunat. Sunat ke apa? Mana? Sunat mengucap. Mengucap di sini maksudnya menyebut. Itu makna mengucap. Sunat mengucap. Mengucap ni bukan maksud asyhadu alla, tu bukan. Dan mengucap maksudnya menyebut. Sunat menyebut ke apa? Takbiratul intiqala. Baca gitu. Takbiratul intiqala. Orang panggil takbir intiqala lah. Cuma cara baca dia tu takbiratul intiqala. Baca gitu. Kalau baca takbiratul intiqala, salah dari segi kaedah bacaan. Macam ni lah hak duk mengaji tajwid lah. Orang duk baca bi'sal ismu ke bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Baca gitu. Bi'sal ismu. Baca gitu dah. Supun ni kan. Takbiratul intiqalat. Takbir dia ada dua. Dia ada takbiratul ihram. Yang kedua dia panggil takbir intiqalat. Takbiratul ihram wajib, bahkan rukun. We faham molek. Takbiratul ihram bukanlah terkena kepada angkat dua tangan, bukan. Bukan hak ni takbir, bukan tu. Ada hak dok faham gitu. Hak ni bukan takbir, ni angkat dua tangan.
Dah kata takbiratul ihram iaitu diri sebutan Allahu Akbar pada permulaan sembahyang. Tu panggil takbiratul ihram. Dah hak ni dipanggil takbir intiqalat. Apa maksud? Takbir intiqalat ni panggil takbir perpindahan rukun. Takbir pindah hukum. Daripada contoh berdiri nak turun rokok, kena sebut benda ya. Kalau kita tu imam selesai dah baca Fatihah, selesai dah baca surah, jadi nak rokok lah, nak royak ni orang belakang rokok gitu. Dah syarat mari ajar sebut Allahu Akbar. Toh tak ada beza dengan awal, ada beza. Beza gua ni. Permulaan sembahyang sebut Allahu Akbar dipanggil takbiratul ihram. Sebut pada pertengahan sembahyang nak pindah hukum dipanggil takbir intiqalat. Dak serupa nah, hukum lain. Dah takbir intiqalat apa hukum? Sunat. Takbiratul ihram wajib bahkan rukun. Tu. Ada berapa tu takbir intiqalat? Yang 5. Takbir intiqalat ada 5 tempat. Ada 5 tempat. Mana 5? Iaitu takbir intiqalat yang 5 tu. Iaitu yang pertama dipanggil takbir rokok. Dipanggil takbir turun untuk rokok. Dipanggil takbir rokok, dipanggil takbir untuk takbir turun untuk rokok. Lagu mana? Allahu Akbar. Nah, daripada berdiri kita nak kepada rokok, jumhur ulama kata sunat memanjangkan lapah, sunat memanjangkan sebutan. Daripada berdiri nak ke rokok tu, pertama sunat sebut takbir intiqalat satu, yang kedua sunat memanjangkan sebutan. Lagu mana? Allahu Akbar sampai tepat. Itu dipanggil mengikut pandangan jumhur. Satu. Dan takbir turun kepada sujud. Ni kedua. Takbir turun kepada sujud. Mana? Lepas pada iktidal tu kan nak turun sujud. Allahu Akbar. Itu takbir intiqalat tu. Takbir pindah rukun. Mana? Daripada iktidal nak tukar, nak pindah kepada sujud. Tu takbir intiqalat. Bukan takbir kelak. Lain tu. Bunyi seakak-akak. Dua. Yang ketiga, takbir bangkit. Bangkit maksudnya bangun. Mana bangkit? Takbir bangkit, yakni takbir bangun daripada sujud. Takbir bangun dari sujud. Panggil ke apa? Nak pindah daripada sujud kepada duduk antara dua sujud. Dipanggil takbir bangun dari sujud. Lagu mana? Allahu Akbar. Tu 3 dah. Yang keempat, dan takbir sujud dan takbir turun sujud yang kedua. Dan takbir turun sujud yang kedua. Ni pun dipanggil takbir intiqalat juga tu. Sunat situ. Berapa dah? 4.
Dan takbir bangkit. Bangkit maknanya bangun ataupun berdiri daripada sujud. Takbir bangun daripada sujud kepada qiyam. Gapo qiyam? Yakni berdiri rakaat baru. Qiyam di situ kena kepada berdiri rakaat baru. Selesai sujud yang kedua, nak naik rakaat baru, nak pindah rakaat baru, sunat juga sebut takbir intiqalah. Allahu akbar. Bak siapa berdiri? Cukup 5 tak? Pertama dipanggil takbir turun untuk rakaat. Yang kedua takbir turun kepada sujud. Yang ketiga takbir bangkit daripada sujud. Yang keempat takbir turun kepada sujud yang kedua. Yang kelima takbir bangkit dari sujud kepada berdiri. 5. Ni ingat tu. Ni ingat lah. Selesai. Habis. Dan sunat ni hak lain pula ni. Hak ni dipanggil termasuk lagi di dalam sunat hai'ah lagi ni. Nah, sunat hai'ah. Sengaja tinggal semayang sah tetapi makruh. Okey nah. Kita terimam daripada berdiri, selesai dah Fatihah, selesai dah surah, nak rokok, jangan buat senyap mulut. Hak belakang muslimat haru kan. Muslimat duduk berdiri, lama benar lah tu imam baca Fatihah. Jawab bukan lama. Siap balik tadi tu imam. Sekali ngai pasal pergi julikan pasal. Kita taklah tak ada tu. Guna pula gitu. Ki imam senyap mulut, makruh lah. Naknya bunyi Allahu akbar gitu. Tapi dalam kitab Sabila dibahas lagi lah masalah adakah pada takbir intiqalah bagi imam, adakah wajib meniatkan takbir tersebut sebagai zikir? Panjang perbahasan. Dak bahajak dah sininya. Nah, kalau bahas tu ikut pening lah. Dia panjang sangat boleh juga. Pekat awal. Dia mengaji kitab pekat awal ni, dia jangan buat tubik masalah hok pelik-pelik sangat. Sebab pekat orang baru mengaji ni, dia tak boleh terima benda hok banyak lalu. Kerana apa okey? Kalau banyak sangat rasa tak best dah. Rasa boring lah. Kek kepala. Kalau royak sekadar orang panggil sikit sebanyak, okey lagi lah. Nah, tu kena pandai kat tu. Sebab pekat orang baru mengaji ni, kita nak pupuk semangat di mari ngaji dah. Dah nak agak ke semangat, dak semangat. Dah agak ke abang suruh mari. Dak hari dah contoh. Jadi atas kita tukang ngajar ni, kita nak tarik minat supaya semangat mari ngaji. Cara lagu mana? Jangan duk royak masalah hak pelik-pelik. Satu. Dan jangan duk royak masalah hak tinggi-tinggi sangat. Satu pekat lain pula. Ngaji gini lah setakat ni. Kalau royak apa? Sedua. Gitu lah. Pekat awal. Ni kalau royak banyak sangat. Oh, ni kepala lah. Orang ngaji tu. Habis. Dan sunat mengakakkan kedua tangannya seorang. Sunat angkat kedua tangan tu sama seperti takbiratul ihram. Cara mengangkat kedua tangan tu sama seperti takbiratul ihram. Orang soal, lagu mana cara mengangkat kedua tangan ketika takbir?
Lagu mana keadaan? Cuba royak cara lagu mana, kaedah, peraturan, cara mengangkat kedua tangan ketika takbir. Lagu mana cara angkat tangan? Gini lah ke gini? Gini gini orang panggil gini lah. Lagu mana? Iaitu setentang dengan bahu satu, tapak tangan menghadap ke arah kiblat dua, setiap jari sunat kita renggang kadar pertengahan tiga. Jadi sunat mengangkat kedua tangannya, tangan seorang tu bila tak kala maknanya ketika. Tak kala tulis situ maksudnya ketika. Orang Terengganu sebut apa ketika? Tekah. Aku lupa ketengkah. Aku lupa lah ketengkah. Tu macam-macam orang zaman ni. Nah, nak cakap beranak hospital orang. Cakap ketengkah. Dak arus sungguh. Nah, tu sunat mengangkat kedua tangannya, tangan seorang tu. Cara mengangkat sama seperti takbiratul ihram. Sunat mengangkat kedua tangan tu bila? Tak kala ketika hendak turun rakaat. Boleh molek. Nah, tak kala yakni ketika hendak turun rakaat. Sunat. Faham? Sengaja tak akad sah. Tetapi perbuatan itu dianggap makruh. Ni pun antara setengah daripada perkara yang ramai orang tinggal. Terutama tu imam. Pasang tak? Daripada berdiri kan, nak rakaat Allahu Akbar, apa? Tak akad ni. Pasang tak dia? Walaupun sah tapi ibarat semayang dia tak comel. Tak comel lah, makruh perbuatan tersebut. Tak comel. Tak bergaluh tu kira tu. Tak bergaluh. Walaupun dia hafiz Quran, walaupun suara sedap, tapi tinggal sunat hai'ah ni sebuah orang puas pada batok lah kira. Walaupun muka putih, nampak putih dia tu putih betul lah, tapi pada batok mana pakai? Tak comel tak. Semayang hafiz Quran, ingat 30 juzuk, bacaan mirip-mirip syekh sudah dah, tapi tinggal sunnah hai'ah, ibarat orang puas pada batok gua. Tapi kita anggap benda tu biasa dah. Bayar orang mahal, tapi semayang tak comel. Tak comel apa panggil? Berapa tak comel? Kerana tinggal sunat hai'ah. Satu, dan tak kala dan sunat mengangkatkan kedua tangan tu bila? Tak kala ketika bangkit, ketika bangun daripada rakaat kepada i'tidal. Titik situ. Permulaan tu hak lain pula. Dua, sunat mengangkat tangan yang pertama ketika hendak turun rakaat. Yang kedua, sunat mengangkat ke tangan tu bila? Ketika bangkit daripada rakaat kepada i'tidal. Kedua dah. Tiga lagi. Dah. Orang yang selesai dah rakaat pertama, dia nak bangun rakaat kedua, sunat dak diangkat kedua tangan? Jawab dak. Sebab apa dak? Rakaat kedua dipanggil tempat yang tidak disunatkan angkat kedua tangan. Dak sunat situ.
Dia buat agak. Dia buat agak kat tangan ni. Dalam mazhab Syafi'i tak dipanggil perbuatan sedemikian adalah makruh. Dan jika menggerakkan anggota besar 3 kali berturut-turut dalam satu masa, batal. Nisa dah. Nisa 2 kali akad gini, apa kerah dah tu. Lagi jaga. Ada buat gitu. Tiap-tiap rakaat ia akad tangan. Jaga molek tu. Boleh membatalkan semayang kalau silap buat dah. Tu salah agak gitu. Habis. Lepas tu nak ajar cara ni. Cara nak angkat kedua tangan tu bila dah? Riwayat sini permulaan angkat kedua-duanya. Nak ada angka 2 atas. Ni nak dapat pahala sunat mengangkat tangan ni, dia ajar cara sini. Sebab di sini pun kesilapan berlaku. Nanti cakap apa? Permulaan angkat kedua-duanya tangan tu. Bila? Bersama-sama angkat kepala seorang daripada rokok tambah. Rokok kan? Akad kepala tu seretak dengan akad 2 tangan. Sami'allah tu seretak. Ada orang akad kepala dulu, pas terik orang akad. Hak gitu luput pahala sunat. Sebab apa luput pahala sunat? Sebab apa? Sebab orang panggil menyalahi kaedah. Kaedah angkat kedua tangan tu serentak angkat kepala. Angkat kepala kan? Sami'allah tu. Ketak dah tu. Dah gemolek semayang. Dia tak arah lah. Ramah buat lagu tu. Tak arah. Ada. Yaqaq. Sami'allahu liman hamidah. Salah tu. Walaupun semayang sah, tapi luput pahala mengangkat tangan. Rugi situ. Habis. Nanti nak khabar lah. Ada berapa tepatkah yang disunatkan mengangkat kedua tangan? Ni khabar lagi. Dan demikian lagi, yakni begitu juga. Kemudian demikian lagi. Dan demikian lagi, yakni begitu juga sunat mengangkatkan dua tangannya seorang. Bila tu sunat mengangkat 2 tangan? Tak kala iaitu ketika bila tu? Ketika bangkit, ketika bangun daripada tasyahud awal kepada qiyam. Apa qiyam? Berdiri rakaat ketiga. Jadi faham di sini sunat angkat kedua tangan tu bila? Ada berapa tempat? 3. Ada 3 tempat yang disunatkan mengangkat kedua tangan. Yang pertama, mengangkat kedua tangan ketika hendak turun rokok. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika hendak i'tidal. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan ketika nak bangun rakaat baru. Iaitu rakaat ketiga dah. 3 tempat tu sahaja yang disunatkan angkat kedua tangan. Hak lain tak sunat. Rakaat kedua tak sunat. Rakaat keempat tak sunat. Ingat. Selagi sunat angkat kedua tangan ketika takbiratul empat. Ingat tu. 4 tempat yang disunatkan mengangkat kedua tangan. Pertama,
mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat kedua tangan ketika rakaat. Ketiga, mengangkat kedua tangan ketika iktidal. Keempat, mengangkat kedua tangan untuk berdiri rakaat ketiga. Empat lah. Nabi ngaji molek. Nak. Berarti apa? Itu kalau tanya, dak khabar pun empat. Pilihan diri lah. Masuk bis benda nak suap belaka. Dak khabar pun empat. Kira diri lah. Habis. Kau pun jam nak jawab soalan lagi ni. Nah, jawab soalan sikit lagi. Habis. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak. Tulis gitu. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang amat banyak. Jadi kalau orang ngaji pondok, setiap nye tu dia akan tulis. Nye tu dia akan tulis. Kena kepada gapo tulis itu nye. Ia, supaya gak ia akan dia. Ialah ke tu. Baca kitab lama gitu lah. Setengah nye gapo. Dia kena tebuk dia. Kalau ngaji pondok dia akan cari siapa temu. Kalau tak faham. Dan setengah daripada sunat hai'ah yang banyak lah. Gapo? Riwayat situ mengucap maksudnya menyebut. Sebut gapo tu? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sebut tu berapa kali tu? 3 kali. Sebut subhana rabbiyal azim tu mana? Di dalam rukuk. Orang buat soal. Kalau lagi sebut subhana rabbiyal azim ni, dia pergi sebut dalam sujud. Jadi gua ni jawab semayang sah, akan tetapi disunatkan buat sujud sahwi. Jadi dengar pun. Bukan ke sujud sahwi ni tinggal sunat aba'ah. Bukan setakat tu. Disunatkan sujud sahwi ni 4 sebab. Dah. Ingat lah. Ingat tak tu? Tak tahu ingat dah ingat. Pertama disunatkan sujud sahwi tu bila? Yang pertama tertinggal salah satu daripada sunat aba'ah yang 8. Ingat tak 8 ke? Ngaji dah 8 lah, ingat tak? InsyaAllah lah. InsyaAllah selalu bunyi insyaAllah lah. Dah ingat dah lagi tu. InsyaAllah lah. Dah tanyalah, malah nanya. Dah ingat lagi. Nak pandai dah. Ngaji, dia kena rajin ulang kaji. Kalau ngaji, dah ulang, sama seperti tak ngaji. Boleh. Tengah lagi. Duduk sela pula. Duduk ngajar. Ustaz pula ngajar ngatik mata. Lepas tu pula kita lama. Nye. No. Lepas tu ngaji, dah ulang kaji. Supaya tak ngaji. Lebihnya kita mari surah ni dapat pahala. Lepas tu hak duk kedai dah dapat benda. Supa tu. Supa mana? Supa pada pihak dak reti dua dah. Tak faham dia pun. Lebih dah aku, lebih boleh pahala. Bezanya dengan orang luar, kita mengaji, kita ulang kaji, kita faham. Boleh beza. Kalau tak beza. Tu. Boleh kat gitu ke marah? Supa dia. Ngaji kitab ke apa? Musalli. Mayang sama dengan luar. Sama kau. Biar dia beza lah mayang kita tu. Beza warna aku buat tu ilmu. Bukan tu orang lain. Habis. Dan subhana rabbiyal a'la
wa bihamdih. Hak ni baca berapa kali ni? Riwayat baca tu di dalam sujud. Berapa kali tu? 3 kali. Cuma nak royak. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ni disunatkan bagi imam sebut 5 kali. Tak jadi dengar pun. Ni royak. Sebab apa? Supaya makmum dapat sekurang-kurang bacaan Subhana rabbiyal azim 3 kali. Supaya makmum sempat menyebut Subhana rabbiyal azim tu 3 kali. Maka imam sunat sebut 5 kali. Nah tu. Rokok. Nah, rokok tu. Tu adalah kitab dia sebut tu. Dalam kitab Syarah Musalli dia sebut. Boleh banyak nyanyi ingat. Banyak gitu-gitu lah. Banyak kepala. Nak ingat sehadah. Lepas tu banyak banyak. Rasa bazir. Dah 4 jabir. Siapa-siapa demo tak ada belaka. Biarlah 2 jabir pun tak apa asal diisi dah lah. Nah, tapi kalau 4 jabir ada isi belaka, untung lah. Jaga orang. Pekat awal jaga orang. Habis. Patu dang dilebih. Dang sunat dilebihkan pada rokoknya seorang. Dilebihkan apa tu? Dilebihkan bacaan. Bukan setakat Subhana rabbiyal azim dak lah. Sunat dilebihkan bacaan pada rokok seorang. Bila sunat dilebihkan bacaan, kemudian maksudnya selepas. Tu mana kemudian? Selepas daripada tasbih rokok. Tapi diriwayatlah sunat dilebihkan bacaan tu kait jika orang munfarid. Apa orang munfarid? Jika orang itu mengerjakan sembahyang secara seorang diri. Sunat dilebihkan bacaan. Bukan setakat Subhana rabbiyal azim dak. Sunat dilebihkan lagi bacaan. Mana bacaan tu? Hak akan datang di kabur ni. Sunat dilebihkan bacaan tu bila tu? Bagi siapa? Bagi orang yang sembahyang seorang. Mana bacaan tu? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Buat dak berlalu. Ngaji buat dak. Hak pendek pun macam kali ya. Rokok kan Subhana rabbil azim, ya Allah lu dah. Nak tengok final bola lagi. Lepas pada Subhana rabbiyal azim, cukup 3 kali. Pas dia tu sambung pula tu. Bagi siapa tu? Orang hak mayang seorang. Buat ke dak? Dak buah lalu. Buat dak ah? Dak lalu buah lalu dak. Apa dak buat? Dak ingat saya. Yang kedua apa dak buat? Sebab masa rehat tu sekat sangat. Kalau dia buat beramal kitab musalli ni comel mayang. Ustaz buat ke dak buat ke? Bulan dah. Doa lah. Nah. Doa lah.
Allahumma laka raka'tu, sunat dilebihkan bacaan. Bukan setakat dalam rokoknya, dalam sujud pun sama juga. Wah tak berlalu. Wah alhamdulillah. Dan demikian lagi. Apa demikian lagi? Yakni begitulah juga sama seperti dilebihkan bacaan pada rokok buat gitu. Demikian lagi. Apa demikian lagi? Tulis itu. Yakni begitulah juga sama seperti dilebihkan bacaan pada rokok. Sepertilah juganya ni kata dilebihkan, yakni dilebihkan bacaan. Bila tu? Kemudian selepas daripada tasbih. Selepas daripada tasbih, mana? Dua, yakni pada dua kali sujud. Selepas daripada tasbih, pada dua kali sujud. Sujud pertama, selesai tasbih sujud yang pertama, lepas tu sunat pergi tambah bacaan ni. Pergi sujud yang kedua, tasbih dia kan, subhana rabbiyal a'la. Berapa kali baca tu? 3. Habis waktu sunat tambah bacaan ni pula. Mana bacaan tu? Oh panjang, ada pendek-pendek dah. Panjang. Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu. Panjang. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Oh panjang weh. Lelah nak baca. Wah, saya dah. Ayah. Tapi kena usahalah. Usaha ngapai ingat dah. Usaha ngapai ingat lah. Allah tu katalah. Tu. Hak tu kalau mayang seorang, mayang jemaah. Semayang jemaah, lagu mana jemaah? Tiga ke datang. Nah, semayang jemaah lagu mana? Tu. Habis. Dan setengahnya wallahu a'lam. Kita nak raikan soalan ni. Ada dua soalan yang dikirimkan. Yang pertama soalan ni kata sini, Assalamualaikum, khatib. Dah. Gapo khatib? Khatib itu istilah bagi orang yang membaca khutbah. Kita panggil tu imam. Kadang-kadang lepas pada tu bila azan kan buat pengumuman kan. Dia kata, kau ni apa? Dia kata ketika imam berkhutbah kan kan? Kena? Jangan apa? Jangan berkata-kata ketika imam bukan imam, khatib. Adakah pesanan tu dah? Mana ayat dia mula-mula? Janganlah kamu bercakap-cakap ketika imam sedang baca khutbah. Bukan imam, khatib. Tapi terbiasa dah kerana bersabda, kerana sabda dalam baca hadis kan. Bukan imam, khatib. Dah apalah. Dia kata khatib ketika baca khutbah wajib kena ada air semayang ke? Dia kata. Lepas tu air semayang tu kena ada sampai habis khutbah ke? Baik. Setengah daripada syarat sah membaca khutbah ialah suci daripada dua hadas, iaitu suci dari hadas kecil
dan suci daripada hadas. So jawabnya ada ismayang tu, kena ada siapa habis khutbah ke? Jawabnya kerana khutbah syarat kena ada wudu. Tengah-tengah duk baca khutbah ketuk, lagu mana? Jawabnya batal wudu, maka hak baca khutbah tu lagu mana? Kena ambil wudu. Dah adakah kena ulang daripada awal? Tengok nisbah dia ambil wudu dengan baca semula tu, adakah dipanggil senggang tu lama pada adat? Jika senggang antara batal wudu, ambil air semayang, kemudian dibaca pula, jika senggang tu lama pada adat, jawab baca mula daripada awal. Sebab baca khutbah ni khutbah pertama, kedua syarat nak mualaf. Nah, itu tak boleh senggang masa lama. Okey, jawabnya ya, kena ada wudu. Soalan kedua, makmum masbuk masa mana nak naik rakaat seterusnya ketika imam sudah memberi salam? Baik, pertama nak faham dulu masbuk tu apa. Panjang bab ni. Yalah, kita buat ayat mudah-mudah. Apa itu masbuk? Masbuk itu ialah makmum yang sepanjang berdiri bersama imam tak dapat masa membaca Fatihah. Ni tak mengulang banyak lah, ayat gitu lah. Masbuk lah. Apa masbuk? Makmum yang sepanjang berdiri bersama imam tidak dapat masa membaca Fatihah. Satu. Yang kedua, masbuk ni dia ada dua. Dia ada panggil masbuk Fatihah. Yang kedua dipanggil masbuk rakaat. Masbuk Fatihah guna pula, dia mari tu ketika imam rakaat dah, dipanggil masbuk Fatihah. Masbuk rakaat lagu mana? Dia mari tu imam iktidal dan ke bawah, dipanggil masbuk rakaat. Soalan dia kata makmum masbuk dah. Masbuk di sini barangkali makmum hak mari lambat dan sempat semayang bersama imam sebahagian rakaat sahaja. Lepas tu ditanya soalan, masa mana nak naik rakaat baru? Masa mana nak pergi tambah rakaat baru? Jawabnya, ketika imam beri salam yang pertama, jika naik pergi tambah rakaat harus. Jika imam beri salam yang kedua baru naik tambah rakaat, sunat. Jadi masa mana nak naik? Jawab, jika naik ketika selesai salam pertama imam harus. Jika naik rakaat seterusnya ketika selesai salam imam yang kedua, sunat. Gitu je lah. Habis. Tu dah soalan tu, dua soalan tu mudah-mudahan terjawab. Isyak dah ke? Dah mulai isyak. InsyaAllah sambung semula. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana illa alladhina amanu wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.